Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairul Salihin bin Husni Tamrin, nombor matrik 282778. Hari ini saya akan membentangkan satu tajuk di bawah Perlembagaan Malaysia, iaitu kedudukan dan cabaran Undang-Undang Islam di Malaysia. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tajuk berkaitan dengan Undang-Undang Islam di Malaysia ini memang seringkali diperkatakan sama ada oleh mereka yang mahukan pelaksanaan Undang-Undang Islam sepenuhnya atau sebaliknya. Apapun kelihatannya, tajuk ini ada atas memaparkan tanggapan negatif bahawa Perlembagaan Malaysia menghalang pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam. Bagaimanapun, adakah yang dikatakan sebagai halangan oleh perlembagaan itu adalah satu fakta atau hanya merupakan satu pendapat atau ilusi yang boleh disanggah adalah sesuatu yang perlu dihalusi dengan lebih lanjut. Seterusnya kita akan melihat cabaran yang pertama, iaitu kedudukan Islam dalam Perlembagaan Malaysia. Kedudukan Islam di dalam perlembagaan umumnya adalah terbatas. Ini berasaskan kepada peruntukan-peruntukan berkenaan yang cuma mengisytiharkan Islam sebagai agama rasmi, tetapi dalam masa yang sama membataskan kedudukan itu. Oleh kerana kita mempunyai dua sistem mahkamah, iaitu sivil dan syariah, dan mahkamah syariah mempunyai bidang kuasa yang terhad. Tanggapan di atas tidak semakin kukuh. Meskipun demikian, kedudukan Islam berbanding dengan agama-agama lain yang bagaimanapun diberikan hak untuk diamalkan dengan bebas di kalangan penganut mereka adalah lebih tinggi. Walau bagaimanapun, apakah kedudukan Islam yang dikatakan lebih tinggi itu benar-benar terlaksana masih lagi dalam menjadi perdebatan. Selain kedudukan Islam dalam perlembagaan, soal sekularisme dan negara Islam juga perlu disentuh. Ada yang berpendapat bahawa falsafah sekularisme yang menjadi roh perlembagaan menghalang pelaksanaan Islam yang total. Sementara itu, ada pula yang melihat negara Islam sebagai prasyarat untuk pelaksanaan Islam yang menyeluruh. Walau apapun jawapan yang diberikan kepada dakwaan-dakwaan itu, perlembagaan sebenarnya tidak mengandungi walaupun sepatah pun perkataan sekular. Sifat sekular ini nampaknya disimpulkan berdasarkan kepada sejarah dan sifat keseluruhan perlembagaan. Perlu disebut bahawa cuma kertas putih sahaja sewaktu menyarankan perlunya Islam diletakkan sebagai agama rasmi. Yang menyebut perkataan tersebut bagaimanapun tidak memberikan pengertian jelas apa yang dimaksudkan dengan sifat sekular persekutuan. Pelaksanaan Islam dalam konteks artikel ini, iaitu Undang-Undang Jenayah Islam, tidak harus semata-mata bergantung kepada peruntukan di dalam perkara 3 itu sahaja. Peruntukan tersebut adalah peruntukan umum yang cuba memberi karakter kepada perlembagaan dan pentadbiran negara ini. Persoalan pelaksanaan Islam perlu dilihat dalam konteks perlembagaan secara keseluruhan. Ada yang berpendapat bahawa peruntukan dalam perkara 3 untuk menghukum perlembagaan keseluruhannya adalah tidak tepat. Adalah lebih munasabah jika perlembagaan bersama dengan undang-undang dan struktur yang ada keseluruhannya dilihat dan dinilai untuk tujuan itu. Seterusnya kita akan melihat definisi Undang-Undang Islam di Malaysia. Secara umumnya, Undang-Undang Islam merupakan sebahagian daripada Undang-Undang Keagamaan di Malaysia. Undang-Undang keagamaan ini adalah sejenis undang-undang yang wujud dalam agama tertentu seperti agama Islam. Seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 3/1 menyatakan bahawa Islam ialah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana bahagian persekutuan. Selain itu, Undang-Undang Islam disebut syariah, di mana perkataan syariah itu sendiri berasal daripada Allah. Dalam kata lain, Undang-Undang Islam itu tidak dibuat oleh manusia, sebaliknya berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis yang difirmankan oleh Allah ke dalamnya.
Pandangan Islam atau Syariah ialah pandangan wahyu yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Ada bahagian-bahagian pandangan yang diperuntukkan dengan terperinci dan ada yang ringkas serta umum yang memerlukan huraian, tafsiran dan istijad. Secara umum terdapat 3 bentuk undang-undang Islam, iaitu undang-undang jenayah, undang-undang muamalat dan undang-undang keluarga Islam. Menurut Fadilah Sanab 1998 dalam bukunya Pandangan Islam Sejarah Perkembangan Sumber dan Mazhabnya, mengatakan bahawa pandangan Islam atau syariat bersesuaian dengan fitrah manusia. Umumnya, pandangan dibentuk untuk menjaga kemasalahan umat manusia sejagat. Selain mengutamakan permasalahan manusia, ia juga dapat menghindari manusia daripada segala bentuk kemudaratan. Setelah negara kita memperolehi kemerdekaan, undang-undang Islam ditadbirkan di Mahkamah Syariah dengan berasaskan enactment pentadbiran undang-undang Islam. Penubuhan Mahkamah Syariah dalam sebuah negeri dibuat berdasarkan peruntukan Perlembagaan Persekutuan yang memberi kuasa kepada negeri-negeri untuk mentadbir undang-undang Islam yang tergolong sebagai undang-undang negeri. Seperti yang disebutkan oleh Datuk Syekh Ghazali Abdul Rahman, Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, bahawa undang-undang utama negara kita adalah Perlembagaan Persekutuan. Mahkamah Syariah menurut beliau terletak dalam senarai negeri yang bermakna bidang kuasanya dihadkan bagi negeri-negeri tersebut sahaja. Beliau menambah lagi, negeri-negeri di dalam persatuan boleh menubuhkan mahkamah syariah yang mana hanya bidang kuasa membicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam. Perkara tersebut termasuk juga yang berkaitan dengan wasiat, wakaf, nazar, zakat, amanah khairat dan hibah. Begitu juga negeri-negeri yang boleh mengadakan dan menghukum kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut agama Islam terhadap rukun-rukun Islam, kecuali mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan melalui mahkamah syariah yang ditubuhkan itu. Seterusnya adalah latar belakang undang-undang Islam di Malaysia. Sebelum kedatangan penjajah di Tanah Melayu, undang-undang Islam telah pun diterima dalam istiadat atau adat masyarakat tempatan. Kedua-dua bentuk adat yang utama ialah adat Temanggung dan adat Pepatih. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa undang-undang yang dilaksanakan ketika itu adalah undang-undang Islam yang telah diubah suai oleh adat Melayu. Kedatangan Islam bukan sahaja mengubah sosial budaya dan pemikiran masyarakat tempatan di Kepulauan Melayu, bahkan telah membawa perubahan dari sudut perundangan dan pentadbiran. Bukti sejarah menunjukkan undang-undang Islam telah pun diamalkan di Tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah Barat, meliputi hukum Islam secara menyeluruh sama ada jenayah, urus niaga atau muamalat, kekeluargaan, prosedur dan keterangan. Undang-undang Islam pada ketika itu boleh dikatakan sebagai undang-undang utama dalam pentadbiran Kerajaan Melayu Melaka, dan legasi ini teruskan oleh kerajaan-kerajaan Melayu lain di sekitarnya. Seterusnya adalah bidang kuasa, persekutuan dan negeri-negeri. Pembahagian kuasa antara pihak berkuasa pusat dan negeri-negeri juga perlu disentuh kerana ia melibatkan soal bidang kuasa ke atas Islam. Seperti diketahui umum, persoalan pentadbiran undang-undang jenayah dan keadilan diletakkan di bawah bidang kuasa persekutuan. Sementara itu, Islam diletakkan di bawah bidang kuasa negeri. Bagaimanapun perlu dijelaskan bahawa perkara-perkara berhubung dengan Islam sebagaimana yang terdapat di dalam kerangka perlembagaan sebenarnya berkisarkan kepada soal-soal undang-undang keluarga. Perlu disebut bahawa ada undang-undang yang membataskan bidang kuasa mahkamah syariah. Apakah kedudukan ini menghalang pelaksanaan undang-undang jenayah Islam di Malaysia? Jawapannya adalah tidak. Apa yang ditetapkan oleh perlembagaan ialah bidang berkenaan terletak di bawah bidang kuasa pihak berkuasa persekutuan. Jadi Parlimen dan Kerajaan
persekutuanlah yang bertanggungjawab mengatur langkah ke arah melaksanakan Undang-Undang Malaysia Islam. Ini termasuklah meminda undang-undang yang ada supaya selari dengan Islam dan kemudiannya melaksanakannya. Selain itu, sering juga disebut bahawa Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa perlembagaan tersebut adalah undang-undang tertinggi dan undang-undang lain terbatal sekiranya ia bertentangan dengan undang-undang persekutuan itu. Ini disebut sebagai peruntukan utama yang menghalang pelaksanaan Islam kerana ia merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimanapun perlu disebut juga bahawa apa yang diperkatakan sebagai perlembagaan itu sebenarnya tidak jelas. Dalam banyak hal, apakah yang dikatakan perlembagaan itu masih bergantung kepada tafsiran mahkamah. Seperti yang disebut di atas, perlembagaan tidak menyebut semua hal secara terperinci dan jelas. Dengan kata lain, masih ada ruang untuk menghujah bahawa peruntukan yang mengisytiharkan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara itu tidak semestinya mutlak dalam menghalang pelaksanaan undang-undang Islam. Seterusnya adalah cabaran pelaksanaan undang-undang Islam di Malaysia. Yang pertama ialah dari segi kepelbagaian kaum, budaya dan etnik. Malaysia merupakan sebuah negara yang unggul di mata dunia yang terdiri lebih pada 200 kumpulan etnik. Antaranya termasuklah Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Bajau, Iban dan lain-lain. Oleh sebab masyarakatnya berasal daripada pelbagai budaya, perpaduan etnik sentiasa menjadi agenda utama dalam pengurusan masyarakat dan pemerintahan negara kita. Kepelbagaian budaya, agama dan bahasa dalam kalangan rakyat Malaysia menyebabkan wujudnya pelbagai masalah yang melibatkan pelaksanaan undang-undang Islam di Malaysia. Cabaran seterusnya adalah pengaruh kuasa luar. Malaysia merupakan sebuah negara yang pernah dijajah oleh suatu kuasa asing seperti British. Disebabkan penjajahan tersebut, British telah pun menubuhkan sebuah undang-undang berteraskan undang-undang barat atau dikenali sebagai common law pada masa kini. Dengan wujudnya undang-undang tersebut, negara kita telah pun dipengaruhi olehnya sedikit demi sedikit. Hal ini dikaitkan dengan sifat atau akhlak rakyat Malaysia yang terikut dengan budaya barat. Tamadun barat telah mewujudkan pandangan dunia umat Islam yang tidak sesuai dengan pandangan dunia. Ini kerana konteks tamadun barat tidak mengendahkan Tuhan dan lebih menekankan kepada kebendaan. Dengan kata lain, sikap terhadap kehidupan tertumpu kepada pencarian keseronokan material semata-mata. Jaya menerapkan penguasaan nilai dan cara hidup dalam Islam. Kekalahan oleh Barat ini meruntuhkan imej Islam dan seterusnya mengembalikan kepada kejahilan. Semua aspek cara hidup Islam seperti pendidikan, sains, ekonomi, kewangan, ketenteraan, seni, sosial, budaya dan media massa telah terjejas dengan kekalahan ini. Kekalahan ini memberi kesan yang sangat serius kepada sektor pendidikan, psikologi, sosiologi, termasuklah juga undang-undang Islam di Malaysia. Disebabkan pengaruh barat ke dalam negara kita telah tersebar, maka pelaksanaan undang-undang Islam juga sukar untuk dilaksanakan. Jadi keilmuan Islam yang dari segi sejarahnya adalah asas kenegaraan dan undang-undang hanya tertumpu kepada hal ehwal kekeluargaan dan peribadi. Ianya dapat dilihat jika Inggeris menyebut beberapa undang-undang yang ditujukan khas untuk umat Islam ketika itu. Kemudian selepas Ordinan Mahkamah 1948 digubal, ia terus menyingkirkan Mahkamah Syariah daripada sistem perundangan hierarki negara. Cabaran seterusnya adalah pengaruh aliran liberal. Dalam negara Malaysia ini terdapat pelbagai pemikiran yang difikirkan oleh rakyat Malaysia. Tetapi antara pemikiran yang menjadi ancaman utama kepada masyarakat Islam dalam melakukan ibadah dan juga ancaman kepada undang-undang syariah ialah pemikiran liberal. Pemikiran liberal bermaksud bebas di mana manusia mempunyai hak dan bebas dalam pelbagai aspek seperti sosial, politik dan agama. Pemikiran liberal ini membangun di Indonesia justru disebarkan ke Malaysia. Terdapat beberapa pertubuhan yang cuba menegakkan pemikiran liberal yang menjadi ancaman kepada
kepada agama Islam, antaranya adalah gerakan Sister in Islam atau lebih kenali sebagai SIS. Pada tahun 2002, SIS ini ditubuhkan adalah untuk mencabar undang-undang Islam yang menjatuhkan martabat wanita. SIS ini juga telah mengisukan hal berkaitan poligami, di mana mereka mengatakan poligami tanpa had jumlah telah pun diamalkan sebelumnya turunnya Al-Quran. Mereka juga turut persoalkan sama ada poligami itu harus dibenarkan di bawah undang-undang keluarga Islam. Hal ini menanamkan sifat was-was kepada pengikutnya sama ada undang-undang syariah ini boleh digunakan pakai ataupun tidak. Di samping itu, Malaysia juga tidak terkecuali dengan bantahan golongan LGBT. Golongan LGBT bertindak berani dengan meminta agar enakmen kesalahan undang-undang syariah di setiap negeri Malaysia dimasukkan dan pidaan terhadap kesalahan jenayah syariah kerana menganggap ia melanggar hak kebebasan manusia. Hal ini menyebabkan kekeliruan antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah apabila golongan pro-LGBT menggunakan hak kebebasan asasi yang ditentukan oleh mahkamah sivil sebagai lesen mereka mengamalkan LGBT justru mengepikan bidang kuasa mahkamah syariah. Selain itu, terdapat juga pertubuhan Interfaith Commission atau IFC yang mengancam agama Islam dan juga undang-undang syariah di negara ini. Mereka bertindak sebagai badan yang mempunyai kuasa dalam undang-undang yang boleh mengubah ajaran dan amalan sebuah agama. Mereka berfungsi serba sedikit sebagai mahkamah sendiri dan boleh melakukan undang-undang tersendiri kepada agama tersebut. Dalam erti kata lain, mereka ingin membubarkan undang-undang syariah di Malaysia. IFC telah mencabar perkara 3 perlembagaan persekutuan iaitu Islam sebagai agama persekutuan yang bertekad untuk campur tangan dalam hal ehwal Islam. Kesimpulannya, isu-isu ini sangatlah mencabar untuk melaksanakan undang-undang syariah di Malaysia. Kerajaan dan rakyat Malaysia mestilah mengambil tindakan yang tegas untuk membenteras dan menyekat pemikiran liberal daripada masuknya minda rakyat Malaysia. Jika tidak, undang-undang syariah serta status agama Islam sebagai agama persekutuan negara Malaysia akan menggugat dan tidak dapat dilaksanakan jikalau aliran pemikiran liberal ini tidak dihentikan. Secara kesimpulannya, apa yang jelas setakat ini ialah bahawa segala-gala semacam bergantung kepada kemahuan politik. Dengan kata lain, bukan semua yang didakwa sebagai masalah itu adalah real dan bersifat undang-undang. Dan mungkin boleh dikatakan bahawa hatta di dalam hal-hal yang bersifat perundangan sekalipun, sebagaimana yang terbukti dalam krisis dan inisiatif setakat ini, faktor politik tetap wujud dan relevan. Dan faktor ini memberi pengaruh sama ada untuk memperkukuh atau sebaliknya. Apa yang didakwa sebagai halangan itu juga tidak bersifat mutlak. Halangan boleh diatasi sekiranya kita benar-benar serius dalam melaksanakan hukum Islam. Jika kita merenung kembali krisis-krisis dan masalah-masalah yang telah berlalu selama ini, agak jelas betapa apa yang dikatakan halangan kepada pelaksanaan Islam itu pada hakikatnya tidak wujud. Kalau ia wujud sekalipun, ia sebenarnya boleh diatasi sebagaimana yang berlaku dalam krisis-krisis itu. Sekiranya kita benar-benar serius untuk mematuhi perlembagaan, kita seharusnya konsisten dan tidak menggunakan perlembagaan untuk menghalang pelaksanaan hal-hal yang sah dan munasabah. Falsafah perundangan Islam adalah lebih mantap dan jelas. Syariah atau undang-undang Islam merupakan wahyu daripada Allah yang mencakupi segenap urusan kehidupan manusia, baik dalam soal ibadat, urus niaga, siasah, salasiah, jenayah, kekeluargaan, wasiat, pusaka serta hubungan antarabangsa. Tidak disangka lagi bahawa penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran undang-undang Malaysia dilihat sebagai penyumbang kepada perpaduan dalam pelbagai kaum, budaya dan etnik Malaysia. Sebenarnya, dasar keislaman telah lama dipraktikkan dalam pentadbiran di Malaysia tanpa mengetepikan agama-agama lain.
Di sini letaknya peranan akal manusia untuk beristihad membuat undang-undang yang diperlukan dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Cabaran pelaksanaan undang-undang Islam di Malaysia seperti kepelbagaian kaum, budaya dan etnik, pengaruh kuasa luar, pengaruh aliran liberal dan kewujudan setengah pihak yang menolak pelaksanaan undang Islam haruslah dibenteras agar kehidupan yang harmoni dapat dilahirkan dalam halangan masyarakat Malaysia. Sampai di situ saja pembincangan saya pada hari ini. Selamat menonton dan Assalamualaikum.